Tanpa ku sedari, air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Allahu Akbar, ternyanyi pula. Ya Allah. Assalamualaikum kepada Madam Syahidah. Saya Aidil, wakil dari grup 4. Jadi kumpulan kami sebelum tu saya nak minta maaf. Kumpulan kami tak dapat nak present sesempurna mana kumpulan lain present sebab kumpulan kami terdapat beberapa masalah teknikal seperti laptop bermasalah, macam-macam lah masalah lagi. Jadi bab kata pepatah Melayu, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Jadi kumpulan kami cuba usaha untuk present dengan cara yang ada. Jadi perkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertamanya Hidayat. Oh, lupa nak sebut tajuk. Kumpulan kami mendapat tajuk tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Jadi ahli kumpulan kami yang pertamanya Hidayatul Nadirah, yang keduanya Aidil Amma iaitu saya sendiri, yang ketiga Halimatun Saadiah, dan yang keempat Atika. Jadi saya mulakan dengan pengenalan dulu. Setiap apa yang kita lakukan kita mesti kenal dulu apa benda masalahnya macam tu. Jadi definisinya, rasanya lagi cantik kalau saya tunjuk muka kan. Okey, saya tunjuk muka. Manis sikit nampak muka tu. Okey. Jadi maksud dari segi definisinya, maksudnya tingkah laku yang tidak normal. Tingkah laku yang lain daripada yang lain lah dari segi sosial dan sebagainya. Macam adab seseorang tu lain daripada yang lain. Macam tu lah, dia tak normal. Macam tu, kata kuncinya adalah tidak normal. Jadi seterusnya saya teruskan pada poin yang lain lah, dengan ahli yang lain. Bukan ahli yang lain, ahli kumpulan saya yang present pula. Jadi ini poin seterusnya, ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang baik, ciri-ciri tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak, punca tingkah laku bermasalah, dan ciri-ciri macam tu lah. Jadi seterusnya ahli kumpulan saya pula akan sambung. Silakan. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang baik. Yang pertama, keinginan untuk tahu tinggi, seperti ingin mengetahui semua hal, seperti contoh idea, objek, keadaan situasi dan sesuatu acara. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain, seperti berkongsi permainan dan menunggu giliran. Yang terakhir, kerap membaca serta meluas, seperti suka membaca. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak. Yang pertama, menarik diri daripada aktiviti kelas. Yang kedua, melanggar perintah dan tidak sabar. Yang ketiga, mempunyai perasaan negatif. Yang keempat, agresif dan motivasi ke diri rendah serta sering resah. Yang kelima, kurang kemahiran mengawal emosi. Dan yang terakhir, memberi jawapan mereka sesuka hati. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang punca-punca tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak inginkan privasi, seperti kanak-kanak inginkan ruang atau kebebasan menyendiri. Seterusnya, kanak-kanak inginkan kuasa, contohnya kebebasan untuk menentu dirinya sendiri. Selain itu, kanak-kanak inginkan memiliki barang peribadi. Contohnya, kanak-kanak ingin memiliki sesuatu barang peribadi seperti permainan. Seterusnya, kanak-kanak inginkan perhatian. Contohnya, kanak-kanak inginkan perhatian, kadang-kadang mereka akan menangis jika mereka tidak mendapat perhatian atau kehendak mereka. Seterusnya, inginkan kejayaan. Kanak-kanak mencuba daripada tingkah laku mereka. Seterusnya, keselamatan. Keselamatan, kanak-kanak perlukan keselamatan fizikal. Dan akhir sekali, paling penting, kanak-kanak memerlukan kasih sayang, iaitu kanak-kanak ingin disayangi oleh orang lain, seperti
ibu bapa, keluarga, dan lain-lain. Terima kasih. Seterusnya, antara faktor-faktor masalah tingkah laku kanak-kanak dan jenis-jenis tingkah laku bermasalah yang negatif. Terdapat beberapa faktor tingkah laku kanak-kanak bermasalah. Yang pertama, persekitaran. Setengah kanak-kanak sangat sensitif terhadap persekitaran seperti bunyi bising, panas, sejuk dan lain-lain. Perubahan tingkah laku akan ditunjukkan bagi kanak-kanak yang mengalami autism contohnya. Yang kedua, psikologi. Individu yang mengalami masalah tingkah laku obsesif dan tingkah laku yang sudah menjadi tabiatnya akan berasa senang dan selesa dengan tingkah laku tersebut. Mereka akan berasa tertekan apabila kebiasaan tingkah laku itu diganggu ataupun dihalang. Yang ketiga, jangkaan tingkah laku. Ada kalanya ibu bapa atau guru menjadi letih dengan tingkah laku kanak-kanak dan membiarkan kanak-kanak melakukan guru tersebut membiarkan kanak-kanak berkelakuan sedemikian dengan anggapan bahawa tingkah laku tersebut akan hilang dengan sendirinya. Mereka sebenarnya terperangkap dengan anggapan bahawa itu merupakan sifat-sifat kanak-kanak tersebut dan tidak boleh diubah lagi. Jenis-jenis tingkah laku kanak-kanak negatif. Yang pertama, tingkah laku destruktif. Tingkah laku destruktif paling kerap terjadi di kalangan pelajar antara umur 10 hingga 14 tahun. Contoh-contohnya, mengoyakkan buku, memecahkan permainan, merosakkan permainan. Yang kedua, tingkah laku destruktif. Tingkah laku destruktif merupakan tingkah laku yang boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contohnya, ponteng kelas, menjerit dalam kelas, mengganggu kawan-kawan buat kerja. Yang ketiga, tingkah laku bergantung. Tingkah laku bergantung merujuk kepada keadaan di mana seseorang itu terlalu bergantung kepada orang lain, sama ada guru atau rakannya dalam membuat sesuatu tugasan atau membuat keputusan. Seterusnya, tingkah laku bermasalah yang positif. Dan seterusnya akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya. Silakan. Tingkah laku permasalahan kanak-kanak dari sudut positif. Ada 4 tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku ingin tahu, yang bermaksud sikap ingin tahu terhadap sesuatu perkara yang baru. Yang kedua, tingkah laku cepat belajar, yang bermaksud cepat tangkap atau kecap apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, tingkah laku pintar cergas, seperti belajar dengan pantas dengan menggunakan otak untuk berfikir. Yang keempat, sikap proaktif, yang bermaksud menunjukkan kesungguhan serta sikap maju ke depan. Pengurusan permasalahan kanak-kanak. Jenis tingkah laku yang pertama ialah membuli. Ciri-ciri membuli ialah mereka akan menunjukkan sikap agresif seperti memukul atau mengejek. Cara untuk mengawalnya ialah seperti dedakan perkara-perkara itu tidak elok dilakukan serta memberikan kalakan kepada mereka untuk bersepati kepada orang lain. Jenis yang kedua ialah penakut. Penakut ini jika dibiarkan ia akan memudaratkan seseorang itu. Okey. Ciri-cirinya ialah seperti kurang kasih sayang, selalu sering sakit kepala atau sering bergaul dengan orang lain. Okey, cara untuk mengawalnya ialah dedahkan mereka kepada aktiviti di luar dan galakkan mereka untuk melakukan aktiviti bersosial. Tingkah laku yang ketiga iaitu pemalu. Ciri-ciri pemalu ialah selalu dibuli, selalu dikritik dan kurang bersosial dengan orang. Cara untuk menyelesaikan masalahnya ialah seperti dedahkan kanak-kanak itu dengan aktiviti berkumpulan. Okey, jenis tingkah laku yang keempat ialah pentingkan diri sendiri, seperti tidak mempedulikan orang sekelilingnya. Cara untuk mengatasinya ialah
dengan mengajarnya untuk bersimpati dengan orang dan dengan mempedulikan orang lain. Yang kelima, akhir sekali ialah menjerit. Ciri-cirinya ialah seperti menunjukkan kemarahan atau untuk meminta sesuatu perkara. Okey, cara untuk menyelesaikannya ialah mengajar mereka untuk berkata dengan nada yang sopan. Dengan berakhirnya penerangan daripada wanita-wanita solehah yang tadi, maka berakhirlah pembentangan dan penerangan kumpulan kami. Saya mewakili ahli kumpulan kami ingin memohon maaf atas kekurangan dan salah silap kumpulan kami yang kami lakukan. Selamat berpuasa, jaga diri. Didiklah wanita dengan keimanan, bukannya harta ataupun pujian. Terima kasih.